أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, ke surat 48, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 48, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 3. Fatanah mereka itu segala rusul. 4. Tabligh mereka itu tabligh menyampaikan oleh segala rusul. 3. Fatanah mereka itu. Ini yang ketiga daripada 9 perkara, 9 sifat yang terkandung pengertiannya di dalam syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terkandung di bawah syahadah yang kedua 9 perkara, iaitu 9 sifat yang terkandung di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terkandung yang pertamanya benar, yakni sidik segala rusul. Yang kedua, amanah mereka itu, kepercayaan mereka itu segala rusul. 3. Fatanah mereka itu segala rusul. 4. Tabligh mereka itu menyampaikan oleh mereka itu oleh segala rusul. Yang mana syahadah yang kedua, penyaksian bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Terkandung di dalamnya benar sekalian rusul, amanah sekalian rasul, fatanah sekalian rasul, tabligh sekian rasul. Dalam syahadah tu hanya penyaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua. Tidak pergi kepada rasul-rasul yang lain. Tidak pergi kepada rasul-rasul yang lain. Maknanya penyaksian bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi terkandung di dalam Muhammadur Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Benar Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, tapi terkandung di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, benar sekalian rusul. Benar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana pergi kepada segala rasul-rasul yang lain. Sebab syahadah yang kedua hanya penyaksian bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Maka terkandung di dalamnya benar Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Nidak ni benar segala rusul. Amanah segala rusul. Fatanah tabligh segala rusul. Syahadah hanya penyaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah. Jadi apabila benar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, maka benarlah sekalian perkhabaran yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk benarlah apa yang dibawa datang oleh Nabi, bahawa ramai nabi-nabi rasul yang lain. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam benar, maka sekalian nabi-nabi rasul-rasul yang lain yang dikhabarkan, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun benar juga lah. Kalaulah segala rasul-rasul yang lain yang dikhabarkan, yang diceritakan mereka adalah Rasulullah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba rasul-rasul yang lain yang dikhabarkan, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, tiba-tiba mereka dusta, maka dustalah juga khabar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil dusta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab benar Nabi sallallahu alaihi wasallam terkandung di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bila Nabi SAW benar, maka benarlah sekalian khabar, sekalian cerita yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi mengkhabarkan, Nabi menceritakan bahawa rasul, ramai lagi rasul-rasul dan nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar mereka sebagai Rasulullah kerana dikhabarkan oleh Nabi, maka benar segala rasul sebagai Rasulullah, maka pasti mereka pun bersifat dengan sifat benar, sifat siddiq. Di situ. Kemudian panjang laginya yang terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah, termasuklah beriman dengan malaikat pun sama, masuk di bawah kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab berkaitan dengan malaikat, Nabi yang khabarkan, Nabi yang ceritakan. Malaikat ni gaib, maka khabaran Nabi berkaitan dengan malaikat adalah khabaran yang gaib. Tapi apabila penyaksian bahawa Nabi Muhammad utusan Allah, maka pastilah Nabi sebagai utusan Allah benar pada sekalian khabar, cerita-cerita yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk yang dibawa datang oleh Nabi adalah berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan kitab, berkaitan dengan hari kesudahan, hari kiamat. Maka benar hak berkaitan dengan rukun-rukun yang lain masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga kan kita beriman dengan Allah yang gaib pun masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Sebab kita beriman dengan Allah sebagaimana kita beriman dengan malaikat, datang daripada khabar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam jadual sifat 20 yang di Masjid Bukit Payung dahulu tu banyak orang ambil. Jadual sifat 20 tu hak keluar 68 aqaidul iman. 68 aqaidul iman kan. Jadual sifat 20. Di dalam jadual tu dia ceritalah, kalau tak silap saya beriman dengan malaikat, kitab, hari kesudahan, dia letak di bawah beriman dengan Rasul.
Beriman dengan Rasul, Rasul yang khabarkan berkaitan dengan malaikat, Rasul yang bawa segala kitab-kitab, Rasul yang khabarkan berkaitan dengan hari kesudahan. Jadi kesemua tu masuk di bawah beriman dengan segala Rasul. Kalau syahadah agak masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga kan beriman dengan Allah pun masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sebab itulah dalam mazhab Maliki menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, murtad seseorang wal iazabillah, dan murtad kerana menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak akan diterima taubahnya. Sama sekali tidak akan diterima jikalau kembali mengucap dua kalimah syahadah, tidak akan diterima. Orang yang murtad kerana menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mazhab Maliki bunuh semata-mata. Dia nak bertaubah, dia nak mengucap dua kalimah syahadah kembali, dia nak kembali jadi orang Islam, sudah tutup buku ni. Sudah tutup buku, sama sekali tidak akan diterima dah. Ini mazhab Maliki. Macam cerita terdahulunya Salman Rushdie tu lah. Tu cerita contohnya. Dia kata dia bertaubat dah, dia mengucap dua kalimah syahadah kembali, mazhab Maliki tak terima dah. Sebab apa? Sebab menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam lucu segala-galanya, termasuk berkaitan dengan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada lah beriman dengan Allah. Sebab beriman dengan Allah mari daripada khabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tu dihina, ditolak Nabi tu, tak ada lah, tak ada. Beriman dengan Allah, tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Beriman dengan Allah macam mana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak? Sebab kita beriman dengan Allah mari daripada khabaran yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mazhab Maliki kalau dia menghina Allah, murtad dianya, hukum bunuh dianya. Tapi kalau dia bertaubah, mengucap dua kalimah syahadah kembali, diterima balik keislaman dia. Menghina Allah, diterima balik keislaman dia. Menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, tutup buku. Sebab apa? Sebab menghina Nabi tak ada adalah Allah Ta'ala-nya. Pada ni bukan kata besar Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Sebab segala-gala perkara agama yang kita imani, kesemuanya dia buat datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita percaya dan beriman kepada Allah. Bila tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada dah, tak ada. Habis. Tak ada termasuk beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mazhab Maliki. Hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, murtad kafir orang ni wali'azabillah, tidak akan diterima kembali taubah dan tidak akan diterima kembali kepada Islam. Mazhab Syafi'i, dia bertaubah, dia mengucap dia kalimah syahadah selepas dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki tak terima dah. Tapi menghina Allah diterima taubah, dia terima keislamannya kembali. Menghina Nabi je tak terima tadilah. Sebab kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri pun sudah masuk di bawah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk di bawah syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila penyaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, semua khabaran Nabi kita akan imani. Sebab apa? Sebab semua khabaran Nabi benar. Termasuk Nabi mengkhabarkan berkaitan dengan nabi-nabi
dan rasul-rasul yang lain kita pun imani mereka adalah Rasulullah, maka kita akan imani mereka pun benar, mereka pun amanah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak rasul-rasul yang lain pun sama masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amanah mereka itu kepercayaan terjemahan. Amanah ni kalau kita terjemah juga sama sekali tidak melakukan perkara yang dilarang. Tu amanah. Mana berjuru sama sekali tidak melakukan perkara dilarang. Kita ni kadang-kadang faham amanah ni kalau serahkan amanah supaya simpang taruh barang, selamat barang tu. Amanah dia. Kalau kita letak barang apa-apa dengan dia, oh selamat sebab dia amanah. Hati juga tu, berjuruh juga tu. Sebab kita diamanahkan sesuatu benda kepada kita, kita khianati, panggil tak berjuruh lah orang panggil. Melakukan perkara yang dilarang lah. Tapi amanah bukan hanya kepercayaan dengan bahawa boleh harap kita simpan barang kita makna apa ni? Garanti selamat. Bukan itu sahaja. Tapi itu pun termasuk amanah. Sebab mengkhianati barang yang disimpan oleh orang yang diamanahkan kepada kita, waktu dipanggil melakukan perkara yang dilarang, ataupun dipanggil melakukan perkara yang dilarang, khianat. Jadi amanah dengan makna simpan barang selamat pun termasuk. Tapi bukan setakat tu. Tapi kita maklumlah Nabi SAW, orang kafir Mekah nak ke mana-mana, mereka Nabi ni umpama bank lah kita kata kok, tempat simpan harta benda. Kan orang kan nak musafir berniaga, berbulan-bulan perjalanan pergi dan balik. Kalau tinggal di rumah kok tak selamat. Bawa ketika perjalanan lagi tak selamat. Sebab ada perampok di padang pasir dalam perjalanan contohnya. Lepas tu kawan-kawan kafir dia ramai kan. Kawan-kawan kafir dia kenal sangat, tak boleh harap. Lepas tu siapa dia harapnya? Nabi SAW. Yang dia tolak Nabi sebagai Rasulullah, dia lawan Nabi sebagai Rasulullah, tapi nak letak barang nak apa, pergi cari Nabi SAW. Apa dah ni? Cari kawan sendiri lah. Oh, kawan sendiri tak agak dia kata. Ada ni. Samalah kadang-kadang apabila di dakwah, di apa, ikut jalan sebenar, tak mau pakai. Tapi apa-apa hak dia cari kita juga. Cari sama guru lah. Sama guru tak jadi yang kamu duduk turun. Ada ni. Oh, kita dah ajak tak mau turun. Tapi apa-apa hak cari juga. Ada ni. Hak Nabi SAW dakwah dilawan. Tapi Nabi lah juganya tempat disimpan barang, simpan harta siapa di Nabi SAW. Sebab tu ketika Nabi hijrah ke Madinah tu, Nabi pesan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah supaya kembalikan balik harta-harta yang orang kafir simpan di Nabi SAW. Tapi waktu pun dipanggil amanah lah juga. Tapi bukan hanya terhad setakat amanah dengan makna simpan barang selamat, bukan. Amanah dengan makna sesekali tidak melakukan perkara yang dilarang, zahir dan batin, dan sesekali tidak melakukan perkara yang dilarang, sama ada termasuk sebelum dilantik menjadi rasul. Termasuk sebelum dilantik menjadi rasul. Sekarang kita bicara amanah rasul.
Macam Nabi SAW dilantik menjadi Nabi dan dilantik menjadi Rasul umurnya 40 tahun. Jadi sebelum 40 tahun bukan Rasulullah. Jadi amanah ke tidak? Sebab kita bicara adalah amanah segala Rasul. Amanah Nabi SAW. Bicara bab sifat Rasul, sifat Nabi amanah ni. Tapi Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul umur 40. Dah sebelum tu? Sebelum tu. Sebelum tu sekalipun Nabi Rasul amanah, termasuk ketika sebelum menjadi Rasul. Selepas menjadi Rasul tu, tu pastilah hak sebelum dilantik di Rasul. Cuma hak sebelum dilantik di Rasul ni ada sedikitlah khilaf di kalangan ulama'. Ada setengah pandangan sebelum dilantik menjadi Rasul harus berlaku perkara yang dilarang oleh Rasul. Sebelum tu, yang kita bicara amanah adalah sifat Rasul. Jadi sebelum jadi Rasul, perkara dilarang ada yang harus terjadi, harus berlaku kepada seorang Rasul. Itu ada setengah pandangan lah. Cuma yang ijma' ulama', walaupun sebelum menjadi Rasul, Rasul terpelihara. Yang pertama, kufur. Mana-mana Rasul tidak pernah kufur kepada Allah walaupun sebelum menjadi Rasul. Hak ijma' ulama' sekalian Rasul-Rasul ni terpelihara walaupun belum dilantik Rasul. Ijma' ulama' adalah terpelihara daripada dusta. Terpelihara dari dusta. Rasul ni belum lagi dilantik menjadi Rasulullah. Sebelum tu, ijma' ulama' mengatakan mereka terpelihara daripada dusta. Mereka terpelihara daripada dusta. Sebab apa? Kalaulah sebelum menjadi Rasulullah mereka pernah berdusta, selepas dilantik menjadi Rasulullah, orang kepercayaan orang pun sudah tak kuat dah lah. Dia Rasulullah, sebelum ni dia banyak dusta. Sekarang ni barangkali dusta juga barangkali. Ada ni. Sebab orang ni apabila dia pernah berdusta, jadi lain kali tu orang akan fikir dua kali. Dia cerita tu kena periksa dulu tu. Sebab dia ni sebelum ni dikenali sebagai orang yang percakapannya banyak bohong contohnya. Jadi Rasul ni nak menyampaikan agama, kalaulah seumpama tu kedudukan, maka tak tercapailah hikmah dilantik menjadi Rasul. Ijma' ulama' Rasul terpelihara dari dusta walaupun sebelum menjadi Rasul. Rasul terpelihara daripada zina walaupun sebelum menjadi Rasul. Rasul terpelihara daripada umpama mencuri. Ijma' ulama' Rasul terpelihara sebelum dilantik menjadi Rasul. Adapun kesalahan yang lain, ada setengah pandangan kesalahan dosa kecil yang tidak menjadi hina. Setengah pandang mengatakan para Rasul sendiri pun harus berlaku kesalahan yang kecil-kecil sebelum mereka dilantik menjadi Rasul. Tapi dalam kitab-kitab yang kita duk mengajinya adalah Rasul amanah termasuk sebelum dilantik menjadi Rasul sama sekali tidak pernah melakukan perkara yang dilarang walaupun dosa kecil sekalipun. Ni hak kita duk mengaji. Tapi hak sebelum jadi Rasul, hak dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan kecil, di situ ada khilaf di kalangan ulama. Sebagai contoh, pergi kepada Nabi Adam makan buah khuldi. Nak hurang macam mana? Sebab itu larangan
wala taqraba hadhihi syajarah, jangan hampiri oleh kedua kamu akan ini pokok. Larangan kepada Nabi Adam AS dan Hawa. Tuan larang dah. Kita maklumlah Nabi Adam makan buah khuldi, larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita bicara amanah sekalian Rasul, bukan hanya amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana tu? Nabi Adam AS makan buah khuldi. Atas pandangan tadi, sebelum jadi Rasul harus berlaku kesalahan. Okey. Masa tu Nabi Adam belum lagi Rasulullah. Jadi Nabi Adam melakukan kesalahan dengan makan buah khuldi, okeylah, harus berlaku. Sebab bukan Rasulullah. Takkan kata Rasul amanah sesekali tidak melakukan larangan. Nabi Adam pada masa tersebut belum lagi Rasulullah, maka harus berlaku kesalahan seumpama makan buah khuldi. Tu kata setengah pandangan. Tapi yang kita duk ngaji termasuk dalam kitab Fatih Faridah ni, sebelum jadi Rasul pun terpelihara daripada melakukan perkara dilarang. Dan macam Nabi Adam makan buah khuldi, Nabi Adam salah ijtihad. Ada kita takwil kot tu, lebih payah sikit lah jadinya. Jadi payah sikit atas pandangan Nabi Rasul ni terpelihara daripada melakukan kesalahan, walaupun kesalahan yang kecil, termasuk sebelum dilantik di Rasul. Payah sikit lah kita nak hurah hak berkaitan dengan Nabi Adam makan buah khuldi. Kalau atas pandangan sebelum jadi Rasul harus mereka melakukan kesalahan, maka contoh Nabi Adam AS sebelum dilantik Rasul makan buah khuldi. Senang cerita. Sebab apa? Bukan Rasulullah. Nabi Adam belum lagi nanti jadi Rasulullah pada masa makan buah khuldi. Tapi kalaulah terpelihara daripada melakukan perkara larang, termasuk sebelum dilantik menjadi Rasul, macam mana Nabi Adam? Dia pergi kepada salah ijtihad. Pandangan Nabi Adam satu silap. Sebab Tuhan larang wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau berdua hampiri ini pokok. Nabi Adam AS makan buah khuldi, pokok lain. Tu kata setengah pandangan. Hazihi itu isim isyarah yang muayyanah. Ini pokok. Jadi hak pokok tu je lah jangan makan. Tapi Nabi Adam pergi makan buah khuldi, pokok lain. Salah ijtihad. Salah ijtihad tidak berdosa. Macam ijtihad ulama fiqh tu lah. Ulama ni ijtihad keluar pandangan seumpama ni. Ulama ni ijtihad keluar pandangan seumpama ni. Dua pandangan yang berlainan. Dua pandangan yang berlainan. Mana betul, mana salah. Tu tak tahulah mana betul, mana salah. Kalau salah macam mana? Tetap berpahala, tidak berdosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ijtahada fa asaba falahu ajrun wahid. Man ijtahada fa asaba falahu ajran. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Nabi kata sesiapa ijtihad betul, dia boleh dua pahala. Pahala ijtihad satu, pahala betul satu. Sesiapa ijtihad salah, dia dapat satu pahala, mana tidak berdosa. Nabi Adam salah ijtihad, tidak berdosa. Gitu jelah. Ijtihad ni ulama-ulama mujtahid. Imam Syafi'i berijtihad keluar hukum seumpama ni. Imam ni ijtihad keluar hukum seumpama ni. Jadi ijtihad keluar hukum yang berbeza-beza. Mana yang betul, mana yang salah. Yang salah sekalipun tetap berpahala, tidak berdosa. Gitu jelah. Jadi Nabi Adam salah ijtihad, Nabi larang, Tuhan larang jangan kamu hampiri ini pokok. Nabi Adam AS pergi makan buah khuldi, pokok yang lain. Itu ulama yang menghuraikan sebab nak letak molek
Nabi Rasul ni amanah termasuk sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Tapi kalaulah atas pandangan sebelum dilantik Nabi dan Rasul harus berlaku kesalahan, contoh Nabi Adam makan buah khuldi, pergi situ ada ni. Tapi kalau nak cerita hak Nabi SAW, amanah berjuruh Nabi SAW daripada budak lagi lah. Kalau kita baca sejarah-sejarah Nabi SAW kau tak pernah buat salah pun. Daripada budak kecil pun tak pernah buat salah pun. Kan budak-budak kan, budak-budak ni ada jenis nakal, ada jenis apa? Bokok. Kau nak bokok? Bokok ada. Bokok lah, dikutir lah. Tahu kutir? Cubi-cubi. Kutir tak? Kutir. Bekah. Ni sama-sama budak tu. Bekah. Apa tu? Tu. Bokok. Apa mana bokok? Nakal. Bukan bongkak. Bongkak tu sombong. Bokok. Bokok ni kita kira tak ada orang sebut budak tu jahat, tak ada. Tak panggil jahat. Tapi jangan lock jangan lock. Jangan biarkan. Jangan. Apa? Dah ngau. Kena tak kena tu. Apa? Bokok. Ni badan kena cubit ke dia je. Tapi Nabi SAW tidak pernah. Tu. Daripada budak lagi. Sama sekali tidak pernah melakukan sebarang kesalahan, dan Nabi SAW tidak pernah telanjang. Sehingga kan pada masa Kaabah runtuh, kemudian dibina kembali Kaabah. Dibina kembali Kaabahnya. Jadi orang puak kapir Quraisy ni, dia Kaabah dibina daripada batu-batu yang diyakini halal. Jadi nak bina balik Kaabah ni, mereka ni puak mereka ni pakat telanjang belaka. Sebab takut pakaian yang dipakai tu ada campur dengan sumber yang haram. Begitu benar. Jadi nak bangun balik Kaabah yang runtuh. Jadi nak pakai baju masa nak bangun Kaabah yang runtuh ni, takut baju tu baju yang haram. Baju apa hak orang ke, tipu hak orang ke. Jadi takut baju tu baju yang haram, dia pakai telanjang bulat. Kata tak apa pula. Tak apa pula. Takut pakai baju hak haram, telanjang lah. Telanjang. Sebab syariat Rasul yang terdahulu, sesama sejenis boleh telanjang. Syariat Rasul-Rasul yang terdahulu boleh telanjang. Adapun syariat Nabi SAW, sesama lelaki, sesama perempuan ada aurah antara pusat dan lutut, dia tak boleh telanjang. Syariat Rasul terdahulu, kalau sesama lelaki boleh telanjang. Ada ni syariat Nabi kita haram. Ni cerita-cerita zaman dulu lah. Waktu saya cerita, dia kata orang Indonesia, dia kata dia mandi sama puak dia tu, dia telanjang. Sama-sama lelaki lah, mana tak capur, sama lelaki dia telanjang. Bila orang marah, dia kata serupa je, dia kata. Dia ikut tu. Bukan haram sebab ada aurah antara pusat dan lutut. Ni kita syariah Nabi SAW. Sehingga kan sudah mati pun ada aurah lagi. Jenazah yang dia nak dimandikan, dia tidak akan buka begitu. Dia akan ambil kain batik lepas, tutup antara pusat dan lutut. Sebab apa? Wajib tutupi aurah. Mayat dah, wajib tutupi aurah. Tengok, mati dah pun aurah dia kena jaga. Sebab itulah ni saya biasa peringat jugalah.
Kita ni alhamdulillah khidmat, jaga orang tua yang uzur. Tapi jaga hukum hakam. Jangan buat orang tua yang uzur tu umpama baby. Dia mandi orang tua uzur tu banyak pula dia buat. Jangan gitu. Yelah, kalau kata mak, anak perempuan, menantu perempuan yang buat. Betul. Kalau kata ayah, anak lelaki, menantu lelaki yang buat. Betul lah. Tapi tetap wajib tutup antara pusat dan lutut. Jangan buat macam baby telanjang bulat. Sebenar ni. Allah kata buat begitu orang tua. Allah sini. Aurah ni satu. Terdedah aurah, jatuh maruah dia. Jatuh air muka dia. Jangan budak-budak. Jangan. Ambil kain batik lepas apa tutup, molek. Nak sabun, nak apa, nak sentuh kawasan aurah antara pusat dan lutut, wajib pakai sarung tangan. Ada ni. Sebagaimana kita memandikan jenazah, kita pakai sarung tangan, kan? Kestuh gitu je antara pusat dan lutut gitu. Tak, kita akan pakai sarung tangan. Sama juga kita nak menyentuh antara pusat dan lutut. Mak ayah yang uzur yang kita jaga tu wajib pakai sarung tangan. Allah, geli ke nak basuh berak mak ayah? Ini bukan masalah geli. Hukum tak boleh. Mak ayah basuh berak dia tak pakai sarung tangan pun, dia basuh berak mak ayah dia pakai sarung tangan, geli. Bukan kata di tempat istinja, antara pusat dan lutut tu pun nak sentuh, wajib kena pakai sarung tangan. Itu kawasan aurah. Buka tak boleh. Kita nak rosak, wajib pakai sarung tangan. Ada ni. Susah sikit lah. Memang susah sikit. Nak jaga aurah. Nak pakai pamper contohnya. Orang tu orang uzur ni. Jangan buat pakai paper macam pakai paper budak-budak. Buang telanjang bulat, baru masuk paper. Jangan buat gitu. Tutup molek. Tapi dia tutup ni payah nak pakai pamper. Memang betul payah. Memang betul lah. Memang betul payah. Tapi wajib seumpama tu. Ni pandai sama tu tengok ni kata, kenapa kamu buat begitu? Jadi dia letak orang tua tu atas tandas tinggi tu letak. Tak ada gapo satu, ambil kain batik lepas, tutup antara pusat dan lutut, tutup. Kalau nak istinja tak ada sarung tangan, kita istinja mana berlapikkan kain je lah, berlapikkan kain. Memang tak selesa pakai sarung tangan, berlapikkan dengan kain basahan. Kita nak istinja tak berapa nak selesa, tak berapa nak sempurna, tapi kena buat gitulah. Kena buat gitu. Sampai ke mati pun ada aurah lagi. Itu syariah Nabi. Syariah Rasul-Rasul tu dahulu dia boleh telanjang. Sesama lelaki boleh telanjang, sesama perempuan boleh telanjang. Syariah Nabi kita tak boleh. Kalau kata pakai seluar pendek duduk asrama, tak boleh juga. Sama lelaki ni tak boleh pakai seluar pendek. Nak buat sebagai ganti kain basah tak boleh. Kena cari seluar 3 segi, 3 suku. 3 suku tau. Seluar 3 suku. Orang bukan 3 suku, seluar 3 suku. Mana seluar tu bawah daripada parah lutut. Apa boleh buat mandi, buat sebagai ganti kain basahan. Jadi kalau nak duduk asrama, nak seluar pendek, nak sebagai ganti kain basahan, kena cari ke seluar 3 suku. Biar seluar tu bawah daripada parah lutut. Baru tak apa. Kalau atas ada lutut, hukumnya haram kerana antara pusat dan lutut adalah aurah lelaki sesama lelaki. Ini cerita mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, pandangan da'i dalam mazhab Syafi'i, lelaki dengan lelaki peha bukan aurah. Sebab tu orang main bola pakai kalau pendek. Kita pakai kopiah pergi tengok bola. Tu orang apa? Lutut sepen, peha terbuka tu. Kalau sekarang ni adalah dia pakai macam wanita tu adalah. Kalau tak pakai macam mana tu? Dia mazhab Maliki, Hanafi, pandangan da'i dalam mazhab Syafi'i.
Peha bukan aurah lelaki sesama lelaki. Lelaki sama lelaki lah. Orang perempuan jangan duk masuk stadium. Bukan tempat orang perempuan stadium tu. Cuma sekarang ni stadium tu orang perempuan pun jadi ramah dah sekarang ni. Zaman-zaman dulu kalau ada je orang perempuan dalam stadium, dia panggil tina garik, orang gandeng. Ada gandeng orang dia lalu kat bawah tu, mana-mana ada bekas-bekas hak makanan ke apa, dia lalu kat bawah pakai gandeng lah. Dia panggil apa? Tina garik. Ni zaman dulu, lama dulu 20-30 tahun dulu di stadium Terengganu kita ni lah. Ada orang perempuan lalu kat depan tu memang kena gandeng. Orang marah. Sebab apa? Tina garik. Ada tina garik. Mana tina ni garik tak balik lagi barangkali dah. Oh gitu. Tapi sekarang ni jadi aktiviti keluarga dah. Dengan tok laki, dengan bini, dengan mak ayah dibawa masuk stadium. Jadi macam aktiviti rehlah ke apa panggil? Aktiviti keluarga dah jadinya. Persoalannya apa? Persoalannya tu lelaki tu lutut terbuka, peha terbuka. Lelaki, tengok lelaki tak apa, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, bolehlah kita pakai pandangan. Dan orang perempuan tu bukan tempat dia. Jadi orang puang suka tengok orang lelaki main bola, nampak lutut, nampak peha. Orang lelaki pula suka tengok orang berenang. Begitu dah. Orang lelaki, orang puang suka tengok bola. Orang lelaki suka tengok acara pun, acara renang tu lah, renang tau. Gitu. Lelaki tak apalah, kita boleh pakai pandangan peha bukan aurah, gitu je lah. Tapi kalau anak kita nak minta seluar ganti kain basahan, belilah seluar hak panjang bawah pada lutut, bawah lepas dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi syariah Nabi ni ada aurah, syariah Rasul tu tak ada aurah. Jadi kafir Mekah masa nak pindah Kaabah tu dia pakai telanjang. Suruhlah Nabi telanjang juga. Nabi nak telanjang ni, Nabi malu. Nak telanjang je, pengsang Nabi malu. Akhirnya Nabi seorang je yang tidak bertelanjang ketika dibina kembali Kaabah yang runtuh. Nak ceritanya berjuruhnya Nabi daripada budak lagi. Al-Amin. Maknanya kalau begitulah sejarah Nabi SAW daripada mak ayah. Sekarang ni bukan cerita Nabi saja. Mak ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib, Aminah mak Nabi, dikenali lelaki dan perempuan yang paling baik di Mekah. Pandai ni. Tak ada orang lelaki yang paling baik malaikat Abdullah bin Abdul Muttalib. Tidak ada perempuan yang paling baik malaikat Aminah. Ni. Pandai ni. Lahirlah Nabi SAW. Mana kalau kira latar belakang tu, selepas Nabi mengaku ianya Rasulullah, ada kata kok tak ada seorang lah yang tidak beriman. Kalau ada kata kok. Tapi taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Pelik apa kita nak nyampai agama sikit sebanyak, nasihat agama sikit sebanyak orang tak terima, pelik apa? Sebab kita pun jadi baik pun kemudian. Dia bila kita nak dakwah, nak sapa, nak nasihat, Allah dia ada dia. Sebab apa? Kita asal tak molek. Jadi molek kita nak menyampai, kita nak dakwah, nak nasihat, tak pelik orang tak terima. Tapi Nabi SAW tak ada dah nak cari gapanya. Ada kata tak ada seorang pun yang tidak beriman dengan Nabi. Tapi hakikatnya beberapa ratus je selama 13 tahun yang beriman dengan Nabi SAW. Sebab di Nabi ni perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku di Nabi daripada budak memang masyhur di kalangan orang Mekah. Kan peristiwa pelik pada masa Nabi dilahirkan, ketika Nabi disusukan, ketika Nabi budak-budak, masyhur cerita pelik. Kalau Nabi pergi Syam, balik daripada Syam dengan Abu Talib, yang mana pergi balik dinaungi oleh awan, tok kena panah lasu, mari mana gitu. Kalau dak orang istimewa, cerita tu masyhur, orang maklum. Ada ni.
Hak ni Buhairah dah. Hak suruh Abu Talib apa nama? Hak balik semula ke Madinah tu, ke Mekah tu. Makna suruh Abu Talib balik semula. Sebab ni siapa ni Nabi Muhammad Makna kalau kita kata Abu Talib dah nombor satu beriman. Kalau kira-kira situ. Mana Abu Talib yang pertama-tama beriman sepatutnya. Siapa ke mati tidak beriman. Taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Pelik apanya kita? Kita sebagai mak ayah, kita dakwah ni kita ni nak bawa anak kita pada jalan agama, anak kita tak apa nak turun. Apa? Tadilah kita pun baru je dengar, baru je ngaji. Anak mak ayah. Hari gitu tak pelik kalau anak tak mau terima nasihat kita. Dan kita latar belakang kita tu kita banyak buat salah. Tengok hak Nabi Muhammad SAW Al-Amin tak terima juga. Taufik hidayah milik Allah. Tu je lah. Jadi Nabi kita ni bersifat dengan sifat amanah daripada budak lagi. Sebenarnya Rasul pun bersifat dengan sifat amanah, sesekali tidak melakukan perkara yang dilarang. Bahkan tidak Nabi SAW dan Nabi Rasul yang lain tidak melakukan perkara yang makruh. Perkara yang makruh pun Nabi tak buat. Nabi pernah satu riwayat menceritakan Nabi minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Pada ni. Sebab itulah ada setengah ulama menyatakan minum air zam-zam sunat berdiri. Sebab Nabi pernah minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak sunat minum dalam keadaan duduk. Ya Nabi minum berdiri kerana sebelum daripada tu Nabi larang sahabat minum dalam keadaan berdiri. Nabi larang sahabat minum dalam keadaan berdiri. Jadi di situ sahabat kemungkinan berfahaman minum berdiri hukumnya adalah haram. Maka Nabi pun minum berdiri sekali untuk menyampaikan hukum bahawa larangan minum berdiri bukan larangan haram tetapi larangan makruh. Buktinya Nabi buat sekali. Kalau haram Nabi tak akan buat. Tapi kalau makruh Nabi larang Nabi buat sekali. Mana Nabi minum berdiri sekali tu untuk menyampaikan hukum bahawa larangan Nabi sebelum tu daripada minum berdiri ada larangan makruh. Jadi Nabi minum berdiri sekali untuk menyampaikan hukum bukan makruh atas Nabi, bahkan wajib atas Nabi. Wajib atas Nabi. Sebab Nabi nak tabligh, nak menyampaikan hukum bahawa larangan berdiri adalah larangan makruh. Kalau kita minum berdiri makruh lah. Nabi hukumnya adalah wajib sebab Nabi nak menyampaikan hukum agama. Larangan minum berdiri sebelum tu adalah larangan makruh. Sama juga Nabi larang sahabat kencing berdiri. Nabi larang sahabat kencing berdiri. Tiba-tiba Nabi kencing berdiri sekali. Nabi kencing berdiri. Bukan bahawa larangan sebelum tu daripada kencing berdiri adalah larangan yang makruh juga. Tapi mana kalau kita kencing berdiri hukumnya adalah makruh. Melainkan kalau ada kerana tu lainlah. Kita ada penyakit. Kalau kencing duduk lambat boleh semayang sebab lambat puas. Kalau kencing berdiri cepat boleh semayang sebab cepat berhenti kencing keluar. Jadi kalau ada sebab kerana tu maka kencing berdiri kita tidak lagi dimakruhkan. Ada kan orang? Kalau kencing duduk orang sudah semayang dah lah. Kencing dia masa dia keluar lambat puas. Tapi kalau dia kencing berdiri tu dia lega. Dia lega mana ni. Jadi mana cepat dia kencing tu puas. Maka kalau ada penyakit seumpama tu kencing berdiri tidak lagi dimakruhkan. Ada ni.
Ni kencing berdiri pula luar tu. Nampak dia orang ni. Dia kata jangan tengok ah. Kalau orang tu tengok, orang tu berdosa. Kalau orang tu tak tengok, kamu tetap berdosa sebab kamu buka aurah. Kamu kecing tu kan? Kan sama sekolah dulu kan, tempat kecing tu dibuat panjang gitu je. Tak ada dinding antara sorang-sorang ni, faham tak? Kalau macam di toilet tu dia ada tempat sorang-sorang tu mungkin orang tak nampak sebab dia ada dinding tu. Masuk dalam tu mungkin ni. Ke dia macam mana? Tak anjing kecing tempat begitu pun. Macam mana cara dia buat? Memang tak nampak. Bila kita nampak orang kecing situ tapi tak pernah perhati. Kalau kita perhati nampak ke tak? Nampak Dah kan dia ada dinding kan? Dia ada dinding tu. Tapi kalau kita sekolah sama dulu, dia panjang gitu je. Panjang kan? Dia panjang. Lepas tu gitu je. Mana ada? Tu cerita budak-budak sekolah. Tandah dia gitu tempat kecing. Sekarang ni tempat kecing berdiri tu dia ada dinding. Kalau aurahnya tertutup tak haram lah. Tapi kencing berdiri tetap makruh. Melainkan kalau ada kerana. Nabi SAW berwuduk 3 kali. Berwuduk sekali sahaja hukumnya makruh. 2 kali sahaja hukumnya makruh. Nabi pernah berwuduk basuh muka sekali saja. Nabi terus berpindah kepada basuh tangan sampai ke siku sekali saja. Nabi pindah kepada sapu kepala. Nabi buat sekali-sekali. Kan makruh kan? Basuh ni berwuduk sekali-sekali. Nabi buat berwuduk sekali-sekali nak menyampaikan hukum bahawa yang wajib ketika basuh muka sekali je, bukan 3 kali. Ada ni. Kalau Nabi buat 3 kali sentiasa tak pernah pun buat sekali ataupun 2 kali, akan difahami bahawa berwuduk basuh muka 3 kali. 3 tu wajib jadinya. Ada. Nabi pernah basuh muka sekali sahaja. Nabi pun basuh tangan sampai ke siku sekali sahaja. Ada ni. Nabi nak menyampaikan hukum. Tapi kalau kita basuh muka sekali saja, kita pindah pada basuh tangan sampai ke siku sekali saja, hukumnya adalah makruh. Hak Nabi buat tidak makruh sebab Nabi amanah sesekali tidak melakukan perkara dilarang. Itu yang kedua, terkandung di bawah Muhammad Rasulullah. Ketiga, fatanah mereka itu cerdik. Sebab Rasul ni nak menyampaikan. Bila Rasul nak menyampaikan, pasti cerdik. Kalau tidak cerdik, macam mana nak menyampaikan? Contoh Nabi SAW menyampaikan kepada puak Quraisy, puak kafir Mekah, puak jahiliyah, puak yang tidak bertamadun, puak yang berperang sesama sendiri. Sebab pada masa Nabi SAW, tempat yang bertamadun adalah Palestin. Palestin tempat yang bertamadun. Sebab apa? Sebab Rasul silih berganti di bumi Palestin. Silih berganti. Hak di Mekah ni, selepas ada Nabi Ismail AS, tak ada dah. Pandai ni. Di Palestin itu Nabi, lepas tu Nabi. Sebab tu mereka ni masyarakat yang bertamadun, masyarakat yang berpelajaran. Adapun di Mekah ni, selepas Nabi Ismail AS wafat, tak ada dah. Jadi akhirnya puak ni menjadi puak jahiliyah. Puak yang tidak bertamadun, puak yang tidak berpelajaran. Jadi diutuskan Nabi untuk menyampaikan kepada puak yang seumpama ni. Kalau Nabi ni tidak cerdik nak menyampaikan macam mana? Ada ni. Nabi pula cerdik. Ada malaikat Jibril pula duduk bantu Nabi. Sedap lah. Nabi cerdik dah. Lepas tu ada malaikat Jibril pula tolong Nabi.
Sebab tu orang kafir Mekah tak berani nak berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhadapan dengan Nabi pasti mereka akan kalah ketika berhujah dengan Nabi. Mereka tak akan berani berhadapan dengan Nabi. Nabi cerdik. Malaikat Jibril pula bantu Nabi. Sedap Tapi taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Keempat, tabligh mereka itu, menyampai mereka itu, tabligh pun terkandung di dalam syahadah yang kedua, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin kalau Jawi muka surat 13. Kalau Jawi muka surat 13 baris yang ke-14 daripada bawah. Surat 13 baris ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka basuh kedua tanganmu 3 kali dahulu daripada masukkan ke dalam bejana. Kemudian maka basuh kedua tanganmu 3 kali dahulu daripada masukkan ke dalam bejana. Bejana ni bekas air lah. Bejana ni bekas air. Jadi bejana ni dieja dengan beralif jim nun. Hak nipi pun beralif jim nun. Hak tebal pun beralif jim nun juga. Jadi kalau kita baca kok bajang lah. Beralif jim nun. Jadi apa dia? Bajang. Bejana. Jadi kita sebelum kita nak masukkan ke tangan ke dalam bekas air yang sedikit, kita disunatkan basuh kedua belah tangan di luar terlebih dahulu. Kita disunatkan. Tak wajib. Sebab tidak yakin tangan kita ada najis. Jadi sekarang, sebab dalam hadis ada Nabi memerintahkan sahabat, apabila bangun daripada tidur, Nabi perintah supaya sahabat basuh kedua tangan terlebih dahulu. Kerana Nabi kata, kerana kamu tidak mengetahui aina batat yaduh, di manakah bermalam oleh tangan. Jadi di manakah bermalam oleh tangan kamu tak tahu. Jadi bangun tidur, sebelum nak masuk tangan dalam bekas air itu, basuh tangan di luar terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab kemungkinan tangan tu kotor. Disunatkan seumpama tu. Sebab dia, tapi ini berkait dengan basuh najis. Dia berkait dengan basuh najis. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita, berkaitan dengan basuh najis ni, hak ni kita orang mengaji ni kena faham molek lah. Dia nak basuh najis dalam mazhab Syafi'i kita, syarat utama adalah wurudul ma'il qalili alal mahallil mutanajjisi. Datang oleh air yang sedikit ke atas tempat yang kena najis. Jangan akaskan, jangan terbalikkan.
Jangan datangkan najis ke dalam air yang sedikit. Kalau datangkan najis ke dalam air sedikit, maka air tersebut automatik dihukumkan najis. Automatik dihukumkan najis. Yang mana syarat utama nak menyucikan najis, mestilah air yang sedikit datang ke atas tempat najis. Jangan najis yang datang ke atas tempat air sedikit. Mana contoh dalil dalam mazhab Syafi'i kita? Contohnya, ketika orang Badawi kencing di masjid Nabi SAW, Nabi minta sahabat ambilkan air, kemudian Nabi pun siram air tadi ke atas tempat yang dikencing oleh orang Badawi. Maka tempat tu dihukumkan suci, air datang ke atas tempat yang kena najis. Tapi masjid Nabi lah yang berlantaikan pasir, jangan kapek kita ni. Ustaz mengajar anak dia kencing. Dia pergi ambil air setong, dia pun siram atas kencing tu, dia tinggal begitu je. Orang kampung tengok, apa Ustaz? Anak dia kencing atas kapek. Dia ambil air cetong, dia pun siram. Dia buat macam Nabi siram atas air kencing orang Badawi. Itu pasir, ni kapek. Ada ni. Hai kata. Kena pandai ni orang masjid ni. Kapek belaka dah masjid lah ni. Ada orang kencing, ada orang muntah. Nak kira ni tu. Oh, kencing pula ada. Orang kencing tu kencing orang tua. Ada. Dia duduk. Dah basah bawah. Dah. Kata, bapa tak pakai pamper. Dia jenis mana? Dia tak ingat dah. Ataupun mungkin dia luh tu dah. Mana lah. Dia punya tu luh dah. Dia punya tu. Dia keluar je. Basah. Kencing orang tua pula. Bukan kencing budak-budak. Mana? Ada masjid. Dia ada vacuum besar. Dia seduk air di dalam kapek itu kering. Tu mudah. Siram air tak apa. Disiram air atas air kecing. Dia seduk kering. Disiram pula. Dia seduk kering. Tu tak apa tu. Masjid ni ada vacuum besar. Tak ada. Mana vacuum tu besar? Besar vacuum tu besar. Maknanya dia seduk dia, air kencing tu kan dia seduk kering. Dia pun siram air. Dia pun seduk kering. Tu tak apa kalau ada vacuum seumpama tu. Tapi kalau air kencing dalam tu beladung, dalam kapek, disiram pula air atas tu. Banyaklah air kencing bercampur dengan air kalau kita siram tu. Dia macam masjid Nabi SAW. Masjid Nabi pasir. Tak apalah. Kena pandai macam mana cara nak buat. Ada sekali tu masjid dekat dengan tu imam, kucing tak ada pasal-pasal cas itu. Allah kucing. Apa ni? Kucing. Kadang-kadang setengah masjid ditutup, tidak bagi kucing masuk. Ditulis no pintu tu, tutup pintu supaya kucing tak masuk. Kucing ni kalau jenis kecing, ada kecing jenis dia mutah. Bukan tambah ke kucing, bukan. Dia bermasalah lah. Dia nak kecing, dia mutah. Dia salah makan, dia mutah. Dia kecing dekat dengan tempat imam. Kata berat ni. Tak apa kata. Ambil kain basah. Kita perah kain basah tu, kita lap. Sampai ke tak ada dah bau kat kencing tu. Kain tu dia basuh pula. Basuh. Perah pun habis, kita pun lap sampai tempat tu dia panggil najis hukmi. Sebab apa? Sebab sifat sudah tidak ada. Tadi dia panggil najis aini sebab ada bau. Ain pun ada, bau pun ada. Maka lu siram air bermasalah. Sebab air kan jadi banyak. Kita ambil kain basah tadi, kain tu kita perah habis buat apa? Kita lap pergi basuh kain. Kain tu najis kan? Basuh molek. Kita lap sampai ke tempat tu jadi putih mana muka. Kan kapek lama kan. Kapek lama kita lap tu jadi bersih tu putih.
Tak ada dah bau. Maknanya tempat tu dia panggil najis hukmi. Najis pada hukum. Sebab kita belum basuh. Sebab belum ada lagi datang air yang mengalir. Tapi najis hanya hukmi saja. Dia lebih mudah. Kita pun ambil air secetong. Tak secetong lah. Ambil air secawang ke. Kita pun siram sekali. Mana apa tu? Air datang ke atas tempat najis hukmi. Tempat tu suci lalu dah. Mana kalau air masuk ke dalam tu hanya sedikit sahaja. Tapi kalau kita basuh najis tu sebagai najis aini, sekali masuk air, sekali siram air, yang kedua siram air, yang ketiga siram air, bila nak kering dalam tu, kena pandai lah. Najis aini, pada najis aini ada dia punya zat, ada dia punya sifat, tukar pada najis hukmi. Baru kita kira balik. Sebab kita lap kain basah tu takkan jadi suci. Sebab belum dinamakan membasuh. Sebab dia tidak ada air. Kain basah tak ada air, tidak panggil membasuh. Takkan suci tempat tu. Tapi apabila hilang sifat, tempat tu dia panggil najis hukmi. Hukmi senang. Siram air sekali, baik. Kapek ke, sofa ke, samalah. Sofa. Pada ni. Kalau kata anak kencing, hak dia di cushion, sofa cushion samalah. Lepas tu kita nak siram air sampai basuh begitu. Bila nak kering dalam tu? Ada ni. Kita ambil kain, kita lap, kita basuh kain najis tu, kita lap, kita basuh kain najis tu, kita lap. Tak ada dah. Mana apa ni? Bukan kata sifat tak ada. Cushion tu jadi putih dah, jadi bersih dah nampak. Tapi hukum najis. Sebab kita belum basuh, kita pun ambil air. Ataupun kita ambil spray. Apa spray? Air spray ya. Spray air tu, kita pun spray biar ada titik air. Biar ada titik air. Jangan spray sikit-sikit. Spray biar ada titik air. Dia pun air tu turun, masuk sikit dalam cushion tu. Tak apalah, sikit je. Mana najis hukmi, najis aini, kita pindah najis hukmi. Kena pandai. Dia tak perlu menggunakan air banyak untuk menyucikan najis. Syaratnya kita mengetahui kaifiah ataupun cara menyucikan najis dalam mazhab Syafi'i kita. Syaratnya air kena datang ke atas tempat najis. Sebagaimana Nabi siram air atas air kencing Badawi. Adapun kenapa Nabi larang masukkan tangan ke dalam bekas air selepas bangun tidur? Kena basuh di luar terlebih 3 kali. Sebab kalau ada najis di tangan, maka najis ini masuk ke dalam air yang sedikit. Maka air yang sedikit hukumnya najis serta merta walaupun tidak berubah. Ini kena pandai lah. Pandai ni. Cara menyucikan najis tu kena pandai. Orang kita ni kadang-kadang tak pandai. Dia ambil air koloh. Dia ambil air cetong, dia buat tepi koloh. Air cetong tu air sedikit lah. Air koloh tu air banyak. Dia pun ambil lah. Ni pakaian dia yang kena darah contohnya. Dia pun ambil pakaian kena darah ni. Dia pun datangkan ke atas air dalam cetong. Makna apa tu? Air sedikit menanti didatangi oleh najis, maka air dan cetong tu automatik dihukumkan najis walaupun tidak berubah. Lepas tu macam mana pakaian? Pakaian macam mananya? Tangan dia kena air tu hukum najis. Banyak mana pula tubuh dia kena, dia anggota dia hukum najis. Mana ni? Dia kalau dia ambil najis tu dia pergi selang dalam koloh, air banyak tak ada isu. Sekarang ni dia ambil cetong, dia buat tepi koloh. Air cetong air sedikit. Dia pun ambil pakaian yang kena najis, dia masukkan ke dalam. Najis serta-merta air tu. Ada ni. Dia tak boleh najis datang ke atas air yang sedikit. Ni cerita ni dia kata pakai comel, dia kata. Pakai comel lah, pakai uniform agama. Tapi basuh kecing tak pandai. Basuh kecing tak pandai macam mana? Dia kata lepas dia kecing, dia kecing, dia ambil air, cekok, dia pun masuk dalam air, dia pun masuk dia tu dalam air tu. Badan ni. Sekarang ni dia kencing, dia ambil air cekok, dia pun
Ambil hak dia tu buh dalam. Ada najis yang kencing, didatangkan ke atas air yang sedikit. Apa hukum dia? Automatik air di tapak tangan itu hukum najis. Dah kemaluan dia suci ke tak? Suci macam mana? Bukan tangan dia pula hukum najis. Sebab apa? Sebab didatangkan najis ke dalam air yang sedikit. Tapi kalau dia kencing tepi kolah rumah dia, jangan kolah masjid. Kalau masjid kena pukul dia orang. Mana dia kencing tepi kolah rumah dia, tak ada cetong nak basuh kencing. Dia pun nerak atas kolah tu, dia pun tikam kemaluan dia dalam kolah tu. Tak apa sebab air banyak. Ada ni. Jadi ditikam kemaluan dia dalam air kolah hok banyak tak apalah. Najis datang ke atas air, air banyak tak ada isu. Sekarang ni dia ambil kemaluan dia, dimasukkan ke dalam air yang ada di tapak tangan. Dipanggil najis datang ke atas air yang sedikit. Maka takkan disuci buat gitu. Ada ni. Macam pesen orang tua-tua kita dulu. Tapi orang tua-tua kita dulu dia bukan basuh najis. Dia basuh pakaian kotor. Basuh pakaian kotor tak ada isu, tak ada masalah. Air datang, air menati tak ada masalah. Tapi kalau kira basuh najis takkan disuci orang tua-tua kita dulu. Tapi orang tua kita dulu kalau pakai najis, dibubuh berdi beseng asing, tak ada kena tak nyapu. Hak ni hak pakaian hanya berpeluh. Hak ni tak najis, kotor sahaja. Basuh macam mana pun dia tetap suci walaupun sebelum basuh. Dak basuh pun suci dah, cuma dia busung. Busuk tak najis. Dia basuh macam mana pun tak ada isu. Macam kita kata air ada satu berdi, pakaian dia busuk, peluh, tak ada najis. Dia pun datangkan pakaian yang busuk tu ke dalam air berdi tu, tak ada isu sebab bukan najis. Dia pun perah, hilang busuk di pakaian dia tu. Dia pun pergi jemur. Air dan berdi tu kekal mutlak boleh ambil semayang. Dia bukan basuh najis. Dia basuh pakaian busuk tu. Pakaian busuk tak najis. Air tu kekal mutlak. Boleh ambil semayang, boleh buat basuh najis. Pelik jadi. Itu kena ngaji lah bab air. Air mustakmal tu macam tak akan jadi mustakmal air tu sebab dia bukan basuh najis. Orang tua kita dulu, tapi bukan basuh najis, tak ada masalah. Di pesen di mana orang tua dulu? Dia bubuh air satu berdi, dia pun bubuh pakaian. Kalau pakaian tu najis buat gitu, pun orang dia pun rendam. Rendam. Okay. Lepas tu dia nak basuh nak apa kemudian kan? Ada beseng pula sebelah lagi. Dia bubuh air dulu. Dia beru ni perah, dia pun datangkan ke atas air yang sedikit. Penuh situ, beseng pertama dia basuh. Dia pun bubuh air lain pula. Dia kicau dia ni, dia datangkan pula ke atas beseng yang ada air. Lepas tu beseng tu pula dia basuh. Dia penuhkan air pula. Dia kicau ni, dia datangkan pula ke dalam air satu lagi. Buat gitu tak betul. Kalau menyucikan najis. Kalau menyucikan busuk tak ada masalah buat gitu. Sebab pakaian tu tak najis pun. Tak basuh pun tak najis pakaian tu. Jadi. Lepas tu kemudian barulah dia pun ambil lah pula. Disirang satu-satu. Lelah buat kerja gitu. Tapi tak apalah, boleh exercise. Waktu kita dulu sehat. Sebab apa? Berpeluh-peluh. Dia basuh pakaian berpeluh-peluh. Sebab tu sehat. Orang sekarang ni basuh pakaian duk main telefon je. Meseng buat basuh. Hati tidak sehat, banyak nyakit. Dah orang tu dulu berpeluh-peluh. Basuh pakaian. Dah kena timbul air telaga lah. Begini. Tengok sekarang macam mana? Macam mana? Dia tekan meseng basuh dia tu, dia tengok TV je, tak ada berpeluh-peluh pun. Tapi tak apalah, orang tua kita dulu dia bukan basuh najis, dia hanya basuh pakai kotor buat gitu, tak ada masalah. Kalau basuh najis, jangan pakai najis datang ke atas air sedikit. Tapi kalau dia bubuh pakai ada bekas yang kecil, bekas kosong, didatangkan air kemudian tak ada masalah. Walaupun air itu bertakung tempat yang sama pun tak ada isu. Walaupun air bertakung tempat yang sama, tidak ada isu. Janji air datang ke atas tempat najis. Ini kena faham lah. Tidak dibalas dalam bab mesin basuh.
Dia keluar sedutan-sedutan rakaman pengajaran yang mengatakan tidak suci sebab air bertakun tempat yang sama. Dah. Gini contoh-contoh. Gusi kita berdarah. Mulut kita najis. Macam mana kita nak sucikan mulut kita? Kita pun masukkan air. Kita pun koma. Air sedikit. Memanglah sedikit. Takkan air koloh mulut gergasi lah jadinya. Memang air sedikit. Dia pun koma. Air berada tempat yang sama ataupun tidak? Berada tempat yang sama. Tak ada masalah. Dia pun ludah. Dia pun berkoma pula. Dia pun datangkan air, dia berkoma-koma. Habis dah sifat darah pun semua. Mulut dihukum suci. Tapi air yang dimasuk dalam mulut, air yang bertakung tempat yang sama. Tak ada masalah. Kalau tak mau beri air itu bertakung tempat yang sama, dia kena masuk wayar getah dalam mulut. Ngak dia nak gitu. Biar air itu masuk keluar. Syarat gitu ke? Tak syarat begitu. Tak syarat. Tapi masa kita berkoma tu air berada di tempat yang sama. Masa mesin basuh musim tu air berada di tempat yang sama. Tak ada masalah. Janji air datang. Kalau dia kena air tu bergerak, jangan berada di tempat yang sama, mana nak basuh najis dalam mulut, dia kena ambil wayar getah, dia kena gitu lah. Mana air tu kena bersepanjang. Tak syarat. Tak syarat. Contoh dalam kitab Fathul Mu'in, kita nak basuh bekas yang kena najis. Bekas kena najis. Itu dalam Fathul Mu'in comel. Macam mana nak basuh najis dalam mulut, macam mana nak basuh najis dalam bekas. Bekas yang najis. Bukan dalam Fathul Mu'in. Fathul Mu'in membicarakan berkaitan dengan syarat yang saya sebut tadi. Nak basuh najis, syarat air datang ke atas tempat najis. Jangan najis datang ke atas air yang sedikit. Syarat dia. Di bawah tu dah cerita macam mana nak menyucikan najis di dalam mulut. Kemudian macam mana kau nak menyucikan bekas yang hukumnya najis. Bekas hukum najis. Macam nak cucikan? Datang ke air dalam bekas, kocok. Air tidak berubah. Sifat najis di bekas hilang. Bekas hukum suci. Air yang kita gunakan untuk basuh najis tadi, dia panggil air mustakmal. Kita buang air tu. Sekarang ni bekas najis. Dan kita Fathul Mu'in, datangkan air ke atas, kemudian kita pun kocok, kita pun cuah, suci lah. Kalau tak boleh dikena air yang bertakung, bekas tu dikena terbalikkan. Tembok air getah kok bawah. Gitu. Dah syarat. Dah syarat gitu. Janji air datang ke atas tempat najis, bertakung sekalipun tak ada isu. Bertakung macam tadilah. Air masuk dalam mulut, kita pun kocok. Kita koma dalam mulut kita. Air berada tempat yang sama, berpusing tempat yang sama, macam mesin basuh, berpusing tempat yang sama. Tidak ada isu. Janji air datang. Kalau bekas tu najis, datang ke air dalam bekas tu, kita kocokkan bekas tu, kita pun buang air dalam bekas tu. Bekas tu hukum suci, air digunakan untuk basuh bekas, dipanggil air mustakmal. Sebab dia basuh najis. Kalau saya sebut tadi, dia basuh pakaian kotor. Air satu berdi, pakaian kotor masuk ke dalam tu, dia pun kicau, hilang busuk di pakaian kotor tu, dia pun jemur, esok boleh kerja. Air dan bekas tu kekal mutlak sebab bukan basuh najis. Nak jadi mustakmal, air yang digunakan untuk basuh najis. Dah dia tak syarat. Janji air datang ke atas tempat najis. Tak syarat air itu bertakung ke bergerak ke, tak syarat. Janji air datang. Air datang ni kok atas pun boleh, kok tepi pun boleh, kok bawah boleh. Janji air yang pergi kepada pakaian. Macam kita nak masukkan air ke dalam mulut. Kita nak masuk air ke dalam mulut, air masuk daripada mana? Ni daripada bawah. Bawah. Tapi air pergi kepada mulut yang kena najis. Adakah syarat mulut kena nganga, air kena mari daripada atas? Tak syarat. Air daripada bawah pun tak apa. Tapi dikira air datang ke atas tempat najis.
Air datang tanpa najis. Tak syarat daripada atas. Pada atas kita kena lenggok tengkok kita. Kita masuk ke air ke dalam mulut. Dah syarat. Daripada bawah pun tak apa. Mana kalau mesin basuh tu air keluar dari tepi pun tak apa. Air keluar dari bawah pun tak apa. Janji bukan pakaian tu datang ke dalam air siap dah. Bukan. Jangan gitu. Letak pakaian dulu dalam mesin basuh hak kosong, air datang dari atas, air datang dari tepi, air datang dari bawah, sama je hukum dia. Air datang ke atas tempat najis. Bercampur dengan benda najis di pakaian, tidak akan menajiskan air, melainkan bila berubah. Hak ni hak saya ngaji dengan almarhum tok guru saya. Almarhum tok guru saya mengatakan bahawa mesin basuh boleh menyucikan pakaian yang yakin najis. Pakaian yakin najis boleh disucikan. Orang kita ni kalau pakaian tu yakin najis, dibasuh di tepi pahit dulu. Allah, seluar ni tadi kecing tak puas sebab tandah kotor sangat, tapi oleh kerana nak kecing juga tak tahan, dah kecing lah. Tapi faham tak kalau kena tempat gitu kan, dah kita muka tak nak kencing dah ni, masuk Allah tandah, tapi terpaksa lah. Kencing macam mana? Tak ada yang siap tarik seluar dah tapi sampai rumah kita pesan seluar ni kena kencing tadi ni. Orang puan akan buat dia orang mana? Dia akan basuh di pahit dulu, baru dia buang mesin basuh. Maknanya sebenarnya kita basuh menggunakan mesin basuh hak pakaian harian kita tak ada najis. Macam mana kita? Ada najis? Kita kerja pejabat, kencing ikut suka. Tak ada najis. Ada orang kata seluar dalam. Kalau kopiah dah apa? Seluar dalam. Apa masalah seluar dalam? Najis. Kencing tak puas, air kencing keluar lagi. Busung tak najis. Oh, kalau seluar dalam busuk najis, orang kerja jabat sembahyang asar kena buang seluar dalam lah. Main Zuhur tak apa lagi tau. Main Zuhur pun kalau peluh busuk kau. Kalau asar lepas tu kalau maghrib pula kerja lambat, lepas tu kena buci tengah jalan tak maghrib dah ni. Luar dalam daripada pagi lagi tu. Mana? Kena buang, kena sakut, tukar lagi. Tukar dengan orang kan. Dalam tu hok buruk dah. Itu bukan. Luar dalam sekalipun bukan najis. Kita bukan budak-budak nak kecing dalam luar dalam. Cuma luar dalam tu busuk, kotor, tapi bukan najis. Tak ada isu. Orang basuh mesin basuh tak ada basuh najisnya. Pakaian budak-budak sekalipun tak ukur najis. Budak ni belum memayis. Kecing dia terkadang tak puas molek dia, sudah tarik seluar dia. Nampak ke tak? Tak. Hukumnya tak najis. Kita nak ukur najis, hak yakin najis. Nampak kuning, bau hancing, dia baru ukur najis. Tapi makna nak ceritanya, kita basuh mesin basuh langsung tidak basuh pakai najis. Memang orang kita pula tak capur langsung pakaian orang tua dengan pakaian budak-budak. Yang kita basuh pakaian kita tu memang tak ada najis. Jumpa najis mana? Kita ni, kita orang lelaki, jumpa najis mana? Orang perempuan pula, jumpa najis mana? Tak ada. Maknanya yang kita duk basuh-basuh kotor kerana berpeluh-peluh, busung, tu bukan najis. Tapi kalau pakaian yang yakin najis sekalipun menggunakan mesin basuh sudah memadai. Syarat jangan ada air najis. Jangan ada tahik stoko, itu tak boleh tu. Itu ada air najis menyebabkan bertambah timbangan air. Jadi sekarang timbul baliklah isu mesin basuh. Mengikut pandangan-pandangan ulama semasa, saya terbacalah mereka menyatakan suci. Kalau saya mengajinya, air datang ke atas tempat najis, itu adalah cara mazhab Syafi'i menyucikan najis. Sudah, makna kena dengan syarat.
air bertakung berada tempat yang sama di mesin basuh, tak ada isu. Kena faham molek pekoh ni. Contoh macam tadilah, kita basuh mulut kita yang berdarah, maka mulut kita najis. Kita basuh bekas yang hukumnya najis, kita hanya datang keadaan bekas, kita kocok-kocok, kita pun siram, kita buang air tu, bekas tu hukum suci. Tak syarat bekas tu kita terbalikkan, kita tembok air tu ke bawah, tak syarat. Itu buku dalam kitab Fathul Mu'in selepas membicarakan berkaitan dengan syarat menyucikan najis. Air datang ke atas tempat najis, air yang sedikit datang ke atas tempat najis, walaupun air bertakung di tempat yang sama, tidak menjadi isu. Mana air datang? Contohnya Nabi siram ke atas tempat kencing orang Badawi. Mana air menanti? Air menanti. Nabi larang. Bila bangun tidur, jangan kamu masukkan tangan dalam bekas, melainkan basuh tangan di luar dahulu. Sebab kalau di tangan tu ada najis contohnya, maka najis tu datang ke atas air yang sedikit. Sebab tu ni kita pergi bab lain. Tapi ini perkara khilaf lah. Orang kita sudah makan nasi, dia kadang-kadang kalau hok pakai hok basuh tangan tu tak apalah, hok dia bekas ni, bekas air, dia pergi pakai basuh dalam tu. Perasan tak? Kadang-kadang hok tu dia ada bekas basuh tangan, hok tu okeylah, comel lah, bekas basuh tangan tu okeylah. Hok ni dia buat keluar air, dia pakai masuk tangan dalam, pakai basuh tangan dalam. Permulaan nak makan buat gitu okeylah kalau tangan tu tidak ada najis. Tangan tak najis tak ada masalah. Faham tak ni? Tapi yang afdalnya jangan buat gitu. Tetap kita datangkan air ke atas tangan, bukan tangan dicelup dalam air dalam satu bekas, walaupun tangan tidak najis sekalipun. Maknanya kita air lepas tu bekas kosong, air tu kita basuh tangan, tak ada dalam bekas kosong. Jangan air tu ni masuk tangan, ni masuk tangan, jangan buat gitu. Tambahan pula musim Covid ni. Musim Covid dah buat tau, tapi tak ada dah buat gitu learning. Dia cuma ada bekas air tu belaka. Tambahan pula kadang-kadang kita tak sedar tangan kita najis. Macam tangan kita najis, kita duduk saja, kita pun ada naik jerawat ke apa kan, kita pun main, kita apa? Khutih. Kerutih ke khutih. Ni dia ni. Dia tu berdarah lah, berdarah. Ni ada darah, ada nanah Ada ni. Najis ke tak? Najis. Tengok. Pipi kita najis, tangan kita najis. Nanti isyak kita sembahyang. Kalau kita kata kuliah maghrib lah, orang ajar kuliah maghrib, kita duduk main, apa? Gerang-gerang. Kan orang kita kan berikuti kan. Kalau ada kudi-kudi, berdarah kawan tu. Padahal biar je duduk situ. Mana pada duduk saja. Maknanya benda tu apa? Kuping itu dok kena molek lagi. Kalau kita tak ada hal, kita nak cara. Kalau kita duduk saja, dia mula. Oh, sakit. Dia buat juga. Lepas tu duduk, darah. Bila nak sembuh, tengok bahawa kita. Ni dia pecah. Pipi najis, tangan najis. Isyak di semayang, basuhnya tidak, tak apalah, sebab dimaafkan, sebab najis yang sedikit dimaafkan. Tangan tu najis, kita pun masuk tangan dalam air untuk basuh. Kerana nak makan nasi, air tu jadi najis, tangan kita kekal najis, kita makan dengan tangan yang najis, hukumnya haram. Lepas tu kata dia kena ambil air hok siram gitulah. Kemudian kalau kita makan gula ikan, gula ayam, gula daging, dalam gula tu ada darah, tapi dimaafkan pada makan. Tapi di tangan kita ni, kita datangkan ke dalam air yang sedikit, air tu hukum najis, tangan pun kekal hukum najis. Atas pandangan kuah gula tu hukum najis. Ada pandangan ulama, kuah gula ikan, gula ayam, gula daging, gula terung tak apa. Gula terung. Orang gula tak terung Gula tak? Gula terung tak apa. Gula ikan, gula ayam, gula daging.
Darah ada tu, darah ada. Darah pun keluar dalam kuah gula, kuah singgang ke kuah sup, tak kira. Kuah tu hukum najis. Tapi dimaafkan pada makan. Bila kena di tangan kita, kena di pakaian kita, wajib kita basuh. Satu pandangan lainnya, tidak dihukumkan najis. Itu khilaf ulama lah. Tapi kalau hukum najis, kita pun ambil air sebekas, kita masuk tangan ke dalam untuk basuh tangan kita. Kalau sudah makan ni, tidak akan jadi suci tangan kita. Kalau ke mana pun dikena air tu siram ke atas tangan kita. Macam hak bekas basuh tangan tu lah. Ada bekas kita siram air dulu, kadang-kadang bekas kosong disuruh kita masukkan tangan ke dalam. Itu tak betul cara yang seumpama tu, sebab bukan air yang datang ke atas tempat najis. Tempat kotor tu biar air yang datang. Sebagaimana air datang ke atas tempat air kencing Badawi, jangan kita bangun tidur kita datangkan tangan ke dalam bekas air. Nabi larang. Dia basuh kat luar dahulu. Sebab tu kita ni kata, maka basuh kedua tanganmu 3 kali dahulu dan masukkan ke dalam bekas. Dalam berjana kita basuh tangan dulu luar, barulah kita masukkan tangan dalam bekas air. Dan baca olehmu, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minas su'i wal halakah. Ini masa basuh tangan. Dan baca olehmu, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minas su'i wal halakah. Ini doa yang dibaca ketika kita membasuh tangan. Dan engkau niatkan rafa'al hadas dan istibahatas salah, dan engkau kekalkan yang itu hingga membasuh muka, kerana tempat wajinat itu pada ketika membasuh muka. Tetapi sunat diniatkan mengambil air sembahyang pada permulaan membasuh tangan. Pada membasuh tangan kita niat dah. Basuh tangan sebagai sunat wudu, untuk terhasil pahala sunat wudu di permulaan basuh tangan, bersugi, berkomo-komo dan memasukkan air dalam hidung. Niat hak rukun wudu dah niat ketika membasuh muka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.